Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Allah radha'akum. Surat 253. Dan akan diterangkan tentang kesederhanaan perjalanan hidup ulama salaf dan ketidaksukaan mereka kepada kecantikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kepada yang demikian pada tempat-tempatnya nanti. Sebenarnya menghiasi diri dengan yang mubah yang dibolehkan, tidak haram. Tetapi berkecimpung dengan yang mubah itu mengharuskan suka kepadanya sehingga sukar meninggalkannya. Naam. Tak dengar. Boleh tolong terangkan? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Apa yang nak terangkan ni? Yang mana satu? Yang apa yang dibaca tadi? Kita masih lagi terangkan dalam sambungan yang semalam, iaitu di antara sifat-sifat ulama yang baik, ulama yang dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi ulama yang baik ni, dia tidak suka berlomba-lomba, tidak mencenderung, tidak kepada hiasan-hiasan sama ada dari segi pakaian, berlebih-lebihan dari segi pakaian, tempat tinggal, makan dan minum. Itu ulama-ulama yang ramati sebenarnya. Jadi kita dah ceritakan semalam dengan panjang lebar, bermacam-macam saksi dan kisah-kisah. Sekarang apa yang dibacakan di sini, katanya Imam Ghazali mengatakan, maka akan kita ceritakan nanti kelak tentang kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu, yang mana mereka ini tidak tergila-gila dengan kecantikan, hiasan rumah yang hebat, kereta, kenderaan yang hebat, makan minum yang berlebihan. Mereka menjauhkan akan segala itu. Tapi dia bilang pada yang sebenarnya, pada hakikat yang sebenarnya, kita untuk berhiasan, untuk ada rumah yang besar, tazayyun, nanti berhias ini, maka dia bilang tidak salah kalau asalkan perkara tidak haram, asalkan perkara itu yang perkara yang harus. Maknanya kalau kita ada kereta besar, atau ada rumah yang indah, furniture kita yang mahal-mahal, katanya tidak, perkara itu selagi tidak melanggar hukum, maka itu adalah tidak haram. Cuma dia bilang, apabila kita melakukan begitu, maka kita nanti akan mendapat, bila kita terjerumus ke dalam itu, maknanya suka buat begini, maka kita akan menjadi perkara itu akan menjadi suatu keinginan kita atau idaman kita. Jadi ini tidak seharusnya berlaku kepada ulama. Ini cakapan ini ditujukan kepada ulama-ulama. Yang kita tajuk masih lagi, bahawa ulama ni terbagi pada dua, ulama dalam arti kata sebenarnya, dan ulama yang jahat. Dan di antara ulama yang jahat, matlamatnya ni dunia. Jadi kalau satu orang alim, idaman dia nak rumah besar, orang alim idamannya nak kereta hebat, kereta besar, ataupun orang alim itu pakaian hebat-hebat, kalau itulah idaman dia, walaupun itu tidak jadi salah, bukan jadi haram, tetapi akan akan membawa dia kepada bila dia berkecimpung ke situ, akan membawa ke keinginan dia begitu, akhirnya dia menjadi uns, jadi kebiasaan, dan itulah yang diidamkan. Jadi dia tidak akan pandang melainkan itu saja. Jadi sifat-sifat ulama yang baik tak begitu. Bukanlah dikatakan bahawa apabila orang mempunyai rumah yang besar, rumah yang cantik-cantik, adalah dikatakan perkara itu haram. Selagi perkara itu mubah, perkara itu harus, maka tidak haram. Tapi tidak sesuai kepada ulama-ulama kalau ulama menjadikan itu kerana dikhawatiri akan menjadi idaman, akan menjadi keinginan, dan hingga satu masa akan menjadi matlamat orang alim itu, itulah dia. Ini ditujukan kepada ulama-ulama. Kita bercakap pasal az-zinah ni, macam hiasan diri kita ni. Hiasan ini terbahagi kepada tiga. Ada hiasan yang dikatakan hiasan jiwa.
iaitu dari kita, orang itu hebat dari segi jiwanya, iaitu dari segi ilmunya, akidahnya. Kemudian itu hiasan jiwa. Yang pernah kita bercakap 2 minggu lalu. Bagi laki-laki ni kan, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan dikatakan kecantikan itu dengan pakaian yang menghiaskan kita. Yang dikatakan cantik bagi laki-laki iaitu yang dihiaskan dengan ilmu dan budi pekerti. Jadi hiasan ni ada 3. Satu hiasan yang dari segi jiwa, dari segi nafsiyah, iaitu i'tiqad kita, akhlak kita. Satu lagi dia kata badaniyah, dari segi untuk tubuh badan kita, iaitu kekuatan kita, kehandsoman kita, ketampanan kita, lawanya, stylenya, gayanya, physical, bodinya, dia bidang, dia luas, dan tampan, kedudukan berdiri, itu dari segi fizikal atau badaniyah. Yang satu lagi, inilah yang kita maksudkan, iaitu dari segi kharijiyah, benda luaran, iaitu harta, kedudukan, pangkat, nama baik, itu dia. Jadi inilah hiasan untuk kita. Jadi bagi ulama-ulama yang terbaik, dia yang ketiga itu bukan menjadi matlamat dia. Yang ketiga itu bukan jadi idaman dia. Yang ketiga itu bukannya dia cenderung kepada itu. Tapi bukanlah berarti bahawa yang ketiga itu haram. Cuma walaupun tidak haram, tapi kalau kita pergi ke situ, maka kita khawatir satu hari akan menjadi idaman kita. Satu hari akan menjadi kecenderungan kita ke situ. Satu hari mungkin akan jadi matlamat kita ke situ. Jadi ini tidak sepantasnya, tidak seharusnya bagi ulama-ulama yang dikatakan waris Nabi. Dan dia bawakan cerita, dia akan bawakan cerita lepas ini. Yang soal ni dia tak baca kat rumah. Sebab tu dia soal. Kalau dia baca kat rumah, dia tak akan soal. Dia akan soal kemudian nanti. Sebab lepas ini dia bawakan contoh bagaimana Rasulullah Rasulullah tu bikin cincin emas. Akhirnya Rasulullah buka ketika sedang khutbah. Kalau itulah matlamat kita, kalau itulah motif kita, tentu Rasulullah akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Rasulullah tak ada peduli soal pakaian yang mahal-mahal, rumah yang hebat-hebat, tak ada. Jadi itu. Dan ulama ini warasatul anbiya, ulama waris Nabi. Ini kita nak ceritakan tentang ulama dunia dan ulama akhirat, antara ulama yang baik dengan ulama jahat. Ini bukan ditujukan pada ente orang, tidak. You can have whatever you want to have, selong halal. Ini tunjukkan pada ulama. Sifat ulama tak asal begitu. Tapi kalau ente orang, ente sudah jadi macam ulama, okey. Pasal sekarang nak jadi ulama tak susah. Ente letak sarban, ente pakai sahal, jadi ulama, jadi habib. Walaupun ente penyangak, walaupun ente syaitan, walaupun ente jahil, itu ulama kat kulit saja. Sekarang dah banyak. Dari Hadramut pun ada, dari Malaysia pun ada, dari Indonesia pun dah berlambak. Sekarang dah banyak-banyak. Kat sini dah banyak macam-macam majlis ada. Kita tengok yang sarban apa semua. Cuba tanya masalah, jawab, boleh jawab ke tidak? Pidato boleh lah dia bercakap kosong, tapi one way lah. Cuba dia suruh datang duduk kat Roha, datang rumah Umar Syatri, duduk kat Roha setengah jam. Yang soal orang-orang macam itu, orang ni saja. Bukan orang tinggi, tidak macam itu orang saja. Dia akan cabut ke. Jadi yang kita maksud, jadi sebab itu tak termasuk. Jangan nanti bilang itu dalam golongan ulama. Itu ulama. Mak punya ulam. Atau penyangak, tapi dia pretend ulama. Ini maknanya orang yang mempunyai ilmu, tetapi sifat dia begitu. Itu macam kawan-kawan kita, ada sebahagian kat sini dulu, ada sebahagian yang kita dah halau, sekarang pun dah pakai sarban tu. Itu bukan ulama. Yang ini kita cerita dalam arti kata sebenarnya, maknanya ulama yang mempunyai ilmu, tetapi dia terbagi kepada dua. Satu yang cenderung kepada dunia, satu yang kepada akhirat. Jelas itu saya ni.
Ini. Ada apa-apa soalan? Terus-terusan menghiasi diri itu menurut biasanya tidak mungkin bila tidak secara langsung memperoleh sebab-sebabnya. Apa dia? Terus-terusan menghiasi diri itu menurut biasanya tidak mungkin bila tidak secara langsung memperoleh sebab-sebabnya. Nah, itu jelas betul. Kemudian teruskan. Untuk menjaga keutuhan sebab-sebabnya itu terpaksa berbuat perbuatan maksiat, seumpama bermanis muka, menjaga hati orang banyak dan kehormatan mereka serta hal-hal lain yang terlarang. Untuk penjagaan diri hendaklah menjauhkan yang demikian, kerana orang yang berkecimpung dalam dunia tidaklah sekali-kali selamat terpelihara daripadanya. Jelas tu. Bila dah baca ayat ni baru jelas. Ataupun anda bacakan dalam bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa Arab lebih jelas bagi kita orang. Wastidamatu zina la tumkin illa bimubasharati asbab fil ghalib. Yalzam min mura'atiha irtikab al-ma'asi min al-mudahana wa mura'at al-khalq wa mura'atihim wa umur ukhra hiya mahdhura. Wal hazr ijtinab dhalik لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة ولو كانت السلامة مبذولة مع الخوض فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرف بالعلم ونزع ختم الذهب في أثناء الخطبة إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. Jelas kan? Atau terjemahkan bagi orang yang tak tahu bahasa Arab. Siapa-siapa yang tak tahu bahasa Arab, terjemahkanlah. Jadi apabila kalau kita berterus-terusan, kita tadi dah cakap bahawa benda yang untuk hiasan ini, nak kereta besar, rumah besar, pakaian yang hebat-hebat, mahal-mahal apa, asalkan benda tu harus, dia tidak haram. Tapi kata dia, kalau kita berterus-terusan mencari itu saja, maka akhirnya kita akan mendapat kita akan membuat itu dengan cara tak langsung, mencari sebab-sebab yang untuk mendapatkan itu. Dan sebab-sebabnya, umpamanya sebab-sebab untuk terpaksa jaga hati orang, akhirnya perkara-perkara yang haram untuk dapat itu, sepatutnya sogok, sepaksa pujuk, sepaksa tunduk, kadang-kadang temberang, kadang-kadang bohong, Haji Rehan, kadang-kadang bawah meja, kadang atas meja, kadang tepi pintu, tepi tangga. Jelas. Dan ini semua benda yang dilarang. Jadi akhirnya kita akan membuat benda-benda yang mungkar, benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jelas, saya nak ulangkan lagi bahasa lain. Kita itu bahasa sekolah sikit. Kalau nak bahasa pasaran, anak negara pakai lu gua, boleh faham? Kita tadi cakapkan apabila Husaini menanya yang tadi dia tak faham. Jadi kita dah cakapkan tadi bahawa tentang apabila kita mula-mula kita mengatakan bahawa akan kita ceritakan tentang kisah-kisah ulama salaf dahulu, bagaimana mereka banyak meninggalkan semua hiasan dunia ni. Maksud dia hiasan ini at-tarafuh, mana berlebih-lebihan dalam pada pakaian, pada makanan, pada tempat tinggal, pada kenderaan, berlebihan. Kemudian kita dah mengatakan berlebihan dalam soal ini taknya salah, asalkan perkara itu tidaklah haram. Asalkan perkara itu harus, maka tidak jadi haram. Cuma kalau kita apabila kita masuk ke dalam benda macam ini, akhirnya akan menjadi keinginan kita, akan menjadi inilah idaman kita, akan menjadilah ini matlamat kita. Dan disambung lagi, kalau kita teruskan juga untuk mencari, macam anak, kalau anak orang alim lah, memang biasakan itu, akhirnya sudah menjadi satu keinginan, akhirnya menjadi suatu idaman bagi kita, akhirnya menjadi suatu perkara yang matlamat kita.
Dan kalau anda berterus-terusan dengan soal ini, maka untuk mendapat perkara-perkara ini semua, tentu ada sebab-sebab, ada cara-cara, ada wasilah, ada perkara yang boleh membawakan itu. How you want to get the nice car, how you want to get the nice house, how you want to get the istana mahligai, macam mana? Tentu dengan zaman sekarang dengan wang ringgit. Dan how to get wang ringgit? Dan untuk mendapat wang ringgit yang banyak, kalau untuk mendapat hanya sekedar cukup makan, sederhana, makna mencukupi pun tak jadi masalah. Tapi untuk mendapat begitu banyak, ente hanya gaji 10-15 ribu, tiba-tiba ente nak pergi beli Mercedes S Series, yang harga 1 juta lebih. Sedangkan ente ada anak, ada rumah. Jadi masalah untuk dapat itu. Jadi how to get that? Akhirnya ente akan besar kemungkinan untuk mendapat itu, ente akan mendapatkan dengan cara saluran-saluran yang ditegah. Dan ada kemungkinan juga dengan cara-cara yang menjadi diharamkan, menjadi maksiat. Sama ada ente pinjam, ente rompak, ente tipu, ente rasuah, atau ente terpaksa dengan riba juga dan sebagainya. Jelas tu. Jadi justru itu dia bilang, oleh apa ni, ada dia pula ni. Jadi akhirnya kerana orang yang masuk pergi mendalami, maknanya maksudnya bila berkecimpung dalam soal ini, dalam soal apa ni dunia, dia tak mungkin boleh selamat daripada buat begini. Kalau dia dah buat untuk mendapatkan itu, matlamat dia itu, tak mungkin dia boleh selamat. Sebab itu matlamat inti, tak mungkin boleh selamat. Dia bilang kalau boleh selamat, mana kalau orang tak, itulah matlamat dia, dan dia boleh selamat daripada membuat dosa, nescaya Rasulullah pun tak akan apa ni tolak. Kenapa Rasulullah buang ni semua? Kerana dia tahu bahawa apabila, kenapa Rasulullah buang bila pakai cincin? Kenapa Rasulullah apabila pakai baju yang mutarras? Mutarras ni yang berbunga-bunga, yang bersulam-sulam, yang begitu cantik. Ini mutarras juga, tapi ini mutarras bahasa low class lah. Jadi kalau pakai pakaian dulu kan mutarras, orang perempuan banyak pakai tu mutarras. Apa dia macam ada handmade ke whatever made lah, tapi yang penting ada apa ni, bukan mana Rasulullah buang tu. Sebab dia khawatir apa ni. Kenapa Rasulullah buang bila Rasulullah pakai tu? Kena khawatir benda ni akan menjadi satu kesedapan. Dan apabila dia sedap, kita orang Melayu pun malah cakap, alah bisa kerana biasa, ente dah biasa pakai. Ente cuba minta orang-orang apa ni datang apa ni, orang yang dah biasa pakai Mercedes seumur hidup dia, ente cuba kasih dia apa ni tiara, terus pakai lama lah, seminggu saja. Ente tanya apa ni Datuk Fakhri, kalau kecil dia boleh terima pun Mini Cooper, no way. Kau tak tahu, tanya Usman, tanya Farouk, Mini Cooper diorang tu, tiara diorang tak main. Nanti diorang sakitlah kaki, sakitlah ini. Sebenarnya tak ada apa-apa, tujuan diorang nak sampai. Tapi kerana dah biasa kan. Tapi orang yang mempunyai kemampuan, orang yang punya ini, okey. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, kita nak dapat begitu, kita akan cari apa saja sebab, apa saja cara. Akhirnya kita tidak peduli halal haram, baik buruk. Jadi ini diceritakan untuk ulama, bukan untuk ente orang. Ente orang boleh. Tapi kalau ente orang tak mau, please hantar kat rumah nak ambil. Siapa-siapa yang tak mau dia punya apa ni Mercedes, dia punya BM, dia punya ini. Tapi kalau tiara tolonglah, tak payah hantar. Kalau kancil-kancil please. Kalau boleh jangan lalu kat depan ini. Jadi diceritakan ulama ni. Jadi ulama ni tidak seharus begitu. Sebab dia kalau dia akhirnya, kalau dia, bukan kita kata itu haram. Di dalam sini pun ada cerita. Pernah satu orang datang jumpa Imam Malik. Dia terperanjat tengok rumah Imam Malik. How come? Engkau satu orang alim,
sahibul madhab, engkau susun kitab, engkau ada majlis ta'lim, engkau ada pengikut mazhab Maliki. Ini guru kepada Imam Syafi'i. Apa pasal ini semua? Dia tengok rumah Imam Malik bukan main cantik. Tapi Imam Malik jawab apa? Hantar surat. Dewan tu bikin surat, Imam Malik jawab. Kata dia apa? Qul man harrama zinatallah. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang mengharamkan hiasan daripada Allah. Orang tu kan tak betul kan? Jadi ini hiasan daripada Allah. Tapi namun begitu, Imam Malik bilang, jangan putus daripada perhubungan dengan kita lah. At least kau dah ingatkan kami. Benda ini tidak haram, tetapi tak cocok. Kata orang Indonesia, tak secocok sama ulama, tak sesuai untuk ulama. Kita tak katakan main golf tu haram, tapi tak sesuai kepada Habib pergi main golf dengan sarban dan jubah dia semua. Tak sesuai. Waktu dia mengajar Fegi apa, tak ada dia pergi dengan bola kecil, dengan goyang-goyang. Ente imagine lah kalau ente main golf, ente mesti goyang tak main mamuk punggung. Nak pukul. Gitu. Ente mesti pandai. Gelek tu. Habis dengan sarban dia, dengan apa nak main golf. Macam dulu Ridwan dari kecil. Sekarang dia senyum ni. Macam Ridwan dari kecil. Pasal apa nak marah dia panjat? Dia panjat dia pakai sarban. Pakai sarban, ada ekor pula tu. Dia marah. Kau panjat apa? Dengan suara pendek lagi. Anda bilang yang panjat itu monyet. Engkau monyet ekor kat sini, engkau ekor kat sini. Dia marah. Kalau kau nak panjat pun buatlah sarban. Ingat tak masa ente kecil-kecil dulu? Tak ingat? Alhamdulillah. Masih ingat. Tapi dia tak faham lah dulu. Tapi ni apa ni, bila satu, jadi tak sesuai, tak secocok. Jadi dia khawatiri akan menjadi kesedapan. Bila jadi kesedapan, dia susah mau buang. Akhirnya menjadi keinginan. Dan daripada keinginan, akhirnya menjadi matlamat dia. Dan ini apakah matlamat Rasul begini? Kerana mereka adalah warasatul anbiya, waris Rasul. Jadi bagaimana dia nak selamat? Jadi kalau itulah kita punya matlamat, itulah yang kita kejar-kejarkan, dan tak mungkin kita boleh selamat. Kerana untuk mendapatkan itu, kita akan mencarikan sebab-sebab yang untuk mendapatkan. Sebabnya apa? Ente nak dapat kereta besar macam mana? Ente mesti dengan wang. Dan bagaimana nak dapat wang? Bagaimana ulama nak dapat wang? Cara apa nak dapat? Itu dia pergi rompak, atau menipu, atau membelit, ataupun datang pakai sarana besar-besar, pergilah bersyarah. Ente pernah tengok kan? Apa dia bilang? Apa dia beri syarat tu? Yang pensyarah daripada Indonesia tu, kalau nak kasih apa, anak pun tak tahu. Dia masih hafal gitu. Itulah dia. Kalau dia apa ni, kalau kasih jangan meminta. Jangan minta. Tapi kalau diberi, jangan tolak. Tapi kalau mau beri, jangan, biarlah banyak. Apa macam? Begitu. Akhirnya begitu kan. Dalam ucapan, dalam dakwah. Tapi memang padan muka yang dia bercakap dengan orang yang bikin majlis tu. Sebab majlis tu bukan macam majlis sintura, majlis ta'lim. Tidak, dia orang mari ceramah. Sekarang dah bikin fashion kat sini. Ada skala-skala. Habib ni datang sebulan sekali ke 3 bulan sekali. Itulah rompi ilmu. Ilmu dia orang penuntut hanya 3 bulan sekali. Ada kadang tak ada lagi Habib, Hababah pun ada juga. Kadang-kadang dah tak ada lagi orang yang nak beri ceramah. Burdah pun boleh. Tahu burdah? Burdah ni ibarat macam pantun lah, bersyair lah. Kemudian bila baca, setakat baca saja. Yang membaca pun tak faham, yang mendengar pun tak faham. Tapi masing-masing action khusyuk lah. Allah. Macam kita kat rumah Haji Rehan pula, Syahriban dulu. Pasal dia ketawa ni, kita bawa contoh kan. Anak pergi majlis kahwin anak dia. Jadi Syahriban sudah tunggu anak. Sudah tunggu Habib nak datang. Anak datangkan Junaidi barangkali dengan awak. Ini talking about apa? 5 years ago, 6 years, 7 years. 7 years ago. Alhamdulillah, dia masih ingat lagi. Dia tunggu, dia siapkan parking untuk Habib. Kalau tak siapkan, nanti takut kena belasah dekat Roha. Kemudian dia rakaskan meja
Sebab yang lain-lain semua campur. Lain orang halal untuk bercampur. Habib adalah haram campur lelaki perempuan. Ketawa pula Mahmud. Macam ente halal. Ente bin Majid kan ada campur lelaki perempuan, itu halal bagi ente. Bagi anak tak boleh. Itu dia buatkan Habib khas. Tunggu. Dengan siapa dia letakkan lah? Dengan Pak Imam, Pak Siak, Pak Bilal, apa semua tu. Duduklah Pak Imam pun tunggu kepit sijadah apa. Ana pun datang dengan Ana punya assistant. Ini kira Pak Siak ke Pak Bilal Ana lah. Pergi sama duduk. Duduk makan. Dia pun main lagu Arab. Pak Imam tanya sama Ana. Ana dekat mana? Ana diam saja. Ana lepas tu cakap bahasa Inggeris. Ana attach kat mana? Ana diam. Dia Ana tu aku kan. Ana jangan dia bercakap seorang. Rupanya dia tanya maksud dia tu hantar. Lepas tu layan sikit. Lepas tu sekejap lagi dia main lagu Allah Allah, Masya Allah, Allah Allah. Pejam-pejam mata lagi. Jadi Ana terpelik. Zunaidi walaupun tak sekolah Arab, dia biasa kat negara, dia faham juga sikit sebanyak. Kami pelik, apa pasal ni Allah Allah ni? Ni Pak Imam, Pak Bilal. Dia dengar lagu Arab tu, dia Allah Allah. Dia faham tak? Lagu Arab tu adalah Syah ni pun tak faham. Itu lagu Arabian disco. Orang Melayu pun tak nyanyi macam itu. Aku kerjakan kau kerja aku. Aku atas engkau bawah aku. Kau kotor-kotor pe lagu. Imam boleh Allah 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 kata dia. Inilah yang maksud Ana tu. Jadi kalau boleh berlaku pada Pak Imam lagu Arab macam itu, dia tak faham, dia ingatkan ini sudah makna macam seolah-olah macam selawat Nabi ke apa tak tahu. Begitu juga dengan burda-burda. Jadi you can imagine lah kalau nanti buat burda tak faham. Bukan kita larang burda. Burda tu pantun. Kalau dia jemput kita burda pantun dalam bahasa Melayu, mau juga kita. Dalam bahasa Arab tak faham. Yang faham kalau kat sini kalau nak 2-3 orang dia tahu. Yang lain tak tahu. Action tahu adalah. Itu yang maksud Ana tu. Pasal dia ketawa pasal happen kat rumah dia. Sekarang dah musim burda, musim selawat pun ada. Bulan Syaban ada kumpulan selawat kepada Nabi Hud. Kau main jauh langsung. Korang ketawa, korang kaum puak lah bikin. Sebab apa? Mereka jemput isteri Habib. Kita tengok isteri Habib pun pelik juga. Isteri Habib dia saja. Kita dah train kita pe isteri. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut senyum. Ada orang bilang mulut tutup, tak boleh tutup. Mesti senyum dengan suami dia. Jemput Nabi Hud. Itu kan pelik. Sekarang dah penyakit kat sini dah banyak. Belum bulan Syaban. Kerana dekat Hadramut orang ziarah Hud, kat sini selawat Hud. Dalam hadis, man salla alayya marrah, barang siapa beri selawat kepadaku, Nabi Muhammad. Ada sebut Nabi Hud tak? Ada pelik-pelik tu. Kita tak kata salah kalau kita sebut apa ni selawat pada Nabi Hud. Tapi engkau bikin majlis khas dengan Nabi Hud. Jadi kalau Nabi Hud bulan Syaban, macam pula kita ada Nabi ada 300 itu Nabi Hud, Rasul lah katalah. Kita ada 313. Berarti sepanjang tahun kita bikin majlis. Apa hal dengan Nabi Adam? Apa hal dengan Nabi Idris? Apa hal dengan Nabi Sulaiman? Apa hal pula dengan Nabi Yaqub, Nabi Ismail? Tiap-tiap hari. Habis kerja kita selawat dan jamu orang untuk selawat saja. Inilah penyakit orang-orang yang tak tahu tentang majlis ta'lim. Bila kita tegur, kita nasihatkan, dia benci kita. Padahal perbuatan dia adalah perbuatan orang gila, perbuatan orang jahil. Kita bukan larang untuk berselawat tu, tapi tak kena tempat, tak kena anu. Dan Allah SWT pun berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Bukan makna kita tak boleh berselawat. Dia ada masa-masa. Ini musim ini musim ini. Ini sekarang lah keadaan. Penyakit ini sebenarnya dulu berada di Singapura. Sebab Singapura sebijak dalam soal mencari bisnes. Sekarang orang Malaysia pula ikut. Kesian orang tengok. Jadi ini majlis ta'lim tak ada lah. Majlis ta'lim orang tak bikin.
Ada pula dia buat alasan apa? Dia bilang, oh tidak, majlis ta'lim itu adalah ilmu, tapi majlis kita adalah barakah. Kepala otak dia berdengung. Apa makna barakah pun dia tak tahu. Dia panggil sahan, panggil import dia. Panggil import daripada luar negara lagi, dari Hadramut, dari Mekah. Ada 1-2 orang dari luar negara tu ada ilmu lah. Ilmu pun tak sebanyak mana juga. Sebenarnya ulama-ulama yang banyak di Malaysia ni pun berlambak-lambak. Tapi mungkin ulama-ulama ni tak ada masa untuk melayani orang yang tak siuman seperti ini. Yang berlaku pula kebanyakan kepada keturunan Bani Hashim. Yang berlaku ni Sayyid dan Sarifah, dan disokong oleh Bani Hashim macam-macam itu orang juga ni. Kadang-kadang ada di antara orang pun disipir tengah cara sedang melayani orang-orang bodoh seperti ini. Macam mana boleh pergi kat situ? Nak tajuk tu pasal apa pergi? Pasal Syah, pasal ketawa pasal lah. Sebelum lagi. Ya, apa menyebabkan anak pergi ke situ? Kecimpung jadi satu matlamat. Keinginan dia lepas tu jadi satu matlamat ke dunia. Jadi tujuan kita kat situ, apabila ente nakkan sesuatu, akhirnya ente dengan cara menipu sekalipun. Ente nak nama supaya orang gelak, oh ni Habib, ini Hababah, oh ini orang gini, sehingga ente akan buat. Ente jahil, memang ente tidak layak untuk itu, tetapi akhirnya kerana mahukan itu, ente buat apa saja. Orang mencuri kita nampak, orang merompak kita nampak, tetapi orang yang menipu cara begini kita tak nampak. Apa tujuan? Bila kita tanya, apa tujuan kau buat ini? Tanyakan dia apa tujuan. Dia umpama Husain ni mungkin tahu. Sebab yang buat pun ada banyak adik-beradik dia juga mungkin. Jadi mungkin dia tahu. Husain ente tahu apa tujuan? Tak tahu. Atau ente telah terkeluar, ente telah diselamatkan oleh Allah daripada golongan itu. Alhamdulillah. Abdullah mungkin tahu juga, kerana ada kaum puak dia juga mungkin. Ataupun ente pun tak tahu juga, ente telah selamat juga. Dia boleh tanya. Inilah yang dikatakan. Jadi akhirnya bila kita apabila sesuatu tu sudah menjadi keinginan kita, sesuatu itu sudah menjadi idaman kita, dan akhirnya benda itu menjadi matlamat kita. Jadi bila matlamat, target kita, this is our motive, this is our target, we akan ambil untuk tercapai. Dan untuk mencapaikan itu, sedangkan kita ni tidak boleh capai, melainkan kita mencarikan dengan sebab. Itu dia katakan, apabila sudah berterusan tidak mati ini dan berterusan, maka kita akan mencarilah punca-punca yang boleh menyebabkan kita sampai ke matlamat itu. Dan punca-punca itu sebagai orang alim itu perkara susah. Akhirnya dia terpaksa lah. Akhirnya dia buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anda buatkan contoh, bukan ulama, orang jahil sudah boleh terjerumus. Apatah lagi kalau orang alim. Orang alim bukan bidang dia untuk cara dapat duit. How orang alim nak bikin kontrak? Dia belajar fikir, macam mana nak bina rumah, nak jadi kontraktor. Jadi jelas Hasan, bagus. Ada apa-apa soalan? Cuma anak buat contoh banyak. Contoh ini Ridwan, contoh Syah. Contoh kat rumah Syah tu bukan kata dia tu ini tidak. Contoh tu itu orang syok sendiri. Itu contoh dia dengar lagu Arab, saya dia sudah wah, dengarkan semua tu ibadat. Itu contoh dengan orang-orang yang bikin majlis burdah-burdah. Dia tak tahu bahasa Arab, dia panggil jemput orang semua. Dia dengarlah burdah. Naam. Ya, fadhal Habib. Waqad huki anna Yahya bin Yazid. Itu kalau keselamatan diri itu dapat diperoleh serta berkecimpung di dalam dunia, maka tidaklah Rasulullah SAW dia belum baca, tapi anda dah terangkan. Maka tidaklah Rasulullah SAW dengan tegas membelakangi dunia dengan membuka baju kemejanya yang bersulamkan bendera.
dan menanggalkan cincin emas ketika sedang berpidato, dan lain-lain contoh dari yang akan diterangkan. Menurut cerita, Yahya bin Yazid An-Naufali menulis surat kepada Malik bin Anas radhiyallahu anhu seperti berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulih Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Dari Yahya bin Yazid bin Adil bin Abdul Malik kepada Malik bin Anas. Amma ba'd. Kemudian dari itu, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahawa Tuhan memakai pakaian halus, memakan roti tipis, duduk atas tempat yang empuk dan meletakkan pada pintu seorang penjaga. Sesungguhnya Tuhan duduk dalam majlis ilmu pengetahuan, kenderaan berkerumun ke rumah Tuhan. Manusia datang kepada Tuhan, diambilnya Tuhan menjadi imam dan disukai mereka perkataan Tuhan. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wahai Malik, hendaklah Tuhan merendahkan diri. Aku tuliskan kepada Tuhan nasihatku ini dalam satu surat yang tidak dilihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam. Faham tu kata-kata dalam surat dia tu. Faham. Lalu Malik radhiyallahu anhu membalas surat Yahya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari Malik bin Anas kepada Yahya bin Yazid, kesejahteraan dari Allah kiranya kepada Tuhan. Amma ba'd. Kemudian dari itu telah sampai surat Tuhan kepadaku, maka aku pandang surat itu menjadi nasihat, tanda kasih mesra dan ketinggian budi. Kiranya Allah memurniai Tuhan dengan ketakwaan dan memberi balasan kepada Tuhan dengan kebajikan disebabkan nasihat itu. Aku bermohon kiranya Allah menganugerahkan taufik. Itu terjemah dia tak orang Malaysia tak faham, itu bahasa Indonesia. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang Tuhan sebutkan mengenai saya, bahawa saya makan roti tipis, memakai pakaian halus, memakai penjaga pintu dan duduk di atas tempat yang empuk, maka benarlah kami berbuat demikian. Dan bermohonlah kami akan keampunan daripada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang melarang itu memakai perhiasan Allah dan memakan rezeki yang baik yang diadakannya untuk hamba-Nya. Sesungguhnya saya mengetahui bahawa meninggalkan yang demikian itu adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya. Janganlah Tuhan meninggalkan kami dengan tidak mengirimkan surat, sebagaimana kami pun tidak akan meninggalkan Tuhan dengan tidak mengirim surat. Wassalam. Ada pengetahuan maka roti nipis tu dia terjemahkan apa ni, bahasa apa ni, bahasa word by word. Dia ceritanya bahawa telah diceritakan bahawa satu hari Yahya bin Yazid An-Naufali. Man huwa Yahya bin Yazid An-Naufali Ridwan? Siapa dia? Yahya bin Yazid bin Abdul Malik bin Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bukan orang sebarangan ya. Pergi tulis surat kepada Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i. Radhiyallahu anhu. Hantar surat. Katanya Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu. Dan surat dia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, selawat dan salam ke atas Rasul Muhammad bahawa pesuruh yang pertama dan pada pertama dan akhir. Itu tak perlu diterjemah, bagus. Lagi kamu bingung kalau awalin wal akhirin. Daripada Yahya bin Yazid bin Abdul Malik kepada Malik bin Anas. Amma ba'du, arti amma ba'du kemudian daripada itu. Maka telah sampai berita kepadaku bahawa engkau memakai pakaian yang ekspensif, mahal-mahal. Engkau memakan makanan yang cukup
bermahal rekak, mana yang tipis-tipis mana mahal-mahal punya. Dia roti ni macam-macam, ada roti kering, ada apa ni. Roti kering orang Kedah bilang lain, biskut dia bilang roti kering. Mungkin kat Kedah dia tak ada biskut. Dia roti dia keringkan dia jual. Mungkin pasal itu dia panggil roti kering. Tadi Kedah panggil roti kering. Kemudian jadi makanan yang mahal-mahal. Macam kalau anak bikin surat daripada Umar Asyatri kepada Haji Rehan, telah sampai berita kepadaku bahawa engkau telah makan udang yang besar-besar, yang 1 ekor 1 kilo. Itu kan mahal. Yang 1 ekor 1 kilo tu harga sampai RM100. Kemudian makan pula syak fin. Syak kau buang, kau makan fin dia. Jadi ini menceritakan rakak ni, roti yang tipis tu maksudnya mahal-mahal lah. Yang mahal-mahal. Dan kau pun duduk tempat yang masak empuk-empuk. Imam Malik seorang ulama yang besar. Dan kau jadikan kat depan pintu kau ada guard lagi, ada penjaga. Sedangkan engkau adalah duduk dulu di majlis ta'lim. Engkau ada majlis rohah ni, majlis ta'lim. Engkau berduyun-duyun kenderaan ada. Berduyun-duyun orang datang. Dan begitu penuh kenderaan-kenderaan di sekeliling rumah engkau. Orang datang dari jauh datang untuk belajar pada engkau, untuk sehingga menjadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin. Dan mereka terima kata-kata engkau. Apa engkau cakap, itulah dia. Maka aku mengatakan pada engkau, bertakwalah kepada Allah, wahai Malik, dan hendaklah engkau jadilah orang yang tawadhu. Aku tulis surat ini kepada engkau semata-mata nasihat. Dan surat ni tidak ada orang melihat, melainkan Allah. Selain daripada aku dan engkau, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dirahsiakan benda ni? Wassalam. Wassalam juga lah. Itu nama. Kemudian Imam Malik pun balas surat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Daripada Malik bin Anas kepada Yahya bin Yazid. Salamullahu alaik. Mana salamullahu alaik, salam sejahtera ke atas engkau, atau daripada Allah atas engkau, ataupun assalamualaikum, samalah. Kemudian daripada itu, maka telah sampai kepadaku surat engkau yang telah sampai dan telah surat itu yang menunjukkan, memberi nasihat kepadaku dan melihatkan bahawa surat itu adalah suatu bentuk yang bentuk nasihat kepadaku dan kasih sayang dan kesopanan. Diceritakan dalam surat itu bentuk nasihat, kasih sayang dan kesopanan. Moga-moga Allah akan mengurniakan engkau dengan takwa, dan juga mudah-mudahan Allah balas engkau dengan baik di atas nasihat yang kau berikan kepadaku. Dan aku bermohon kepada Allah Ta'ala supaya mendapat taufik. Dan tiada la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada benda yang boleh berubah, tidak ada benda yang boleh ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, maha agung. Adapun engkau mengatakan kepadaku bahawa aku makan roti yang tipis, makan roti yang mahal-mahal, mana makanan yang mahal-mahal, memakai pakaian yang hebat-hebat, dan sehingga aku duduk di tempat yang empuk-empuk, maknanya dia luxury. Bahawa apa yang kau cakap bahawa makanan aku, pakaian aku, dan minuman aku, dan juga ke rumah aku adalah semua itu mewah. Maka aku mengatakan bahawa iya, memanglah aku lakukan begitu. Memang betul apa yang kau katakan. Dan aku mohon pengampunan daripada Allah. Maka firman Allah Subhanahu Taala dibawakan ayat. Katakanlah, barang siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Dalam ayat itu dia tak jual habis. Mana siapa yang mengharamkan apa yang Allah beri, dia adalah orang yang menderhaka kepada Allah. Dia orang yang mesesat. Jadi ini semua Allah beri pada kita. Jadi jangan satu orang yang mengharamkan itu kalau benda itu halal. Jadi kalau ente datang jumpa Habib tak layak pakai BMW memang Habib tak suka Habib. Bukan Habib suka sangat. Jadi pakai Odyssey. Baru Odyssey. Tak layak. Mana anak akan jawab,
Qul man harrama zinatallah. Barang siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan, nikmat yang Allah kasih, maka orang itu adalah orang yang melawan akan hukum Allah. Orang itu orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Faham? Jadi Imam Malik admit, sampai pada itu dia keluarkan ayat. Kemudian dia bilang, sesungguhnya aku mengetahui aku tinggalkan itu kemewahan lebih baik daripada aku mempunyai kemewahan. Itu memang baik bagi aku. Oleh itu janganlah kita putus daripada berutus surat, seperti mana aku pun tidak akan putus untuk mengirim surat kepada engkau. Wassalam. Faham tu? Kemudian Imam Ghazali kata fanzur. Itu tak belum dibaca lagi. Lihatlah bagaimana betapa insafnya Imam Malik, satu ulama yang besar. Bila dia tegur, dia insaf. Ini ulama sekarang ni apabila tegur marah. Ana pernah tegur beberapa ulama, bukan tegur kita bukan berarti kita semua betul. Jadi kita watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling kita berpesan antara satu sama lain. Ana silap minta tegur dan ana tegur daripada Hadramaut, tegur tentang khurafatnya dia tu, sampai sekarang tak mau jumpa ana. Benci, datang kat sini sekarang kan ada kat sini Kuala Lumpur, tak mau jumpa. Sedangkan guru dia anak punya classmate. Kemudian bila dia pun tak mau jumpa, kemudian hebatlah. Yang dia jumpa anak punya murid-murid, bekas murid pula tu. Jadi dia letak diri dia bawah. Tak mau jumpa anak, dia jumpa murid anak. Benci dengan Habib Umar, tapi jumpa Mahmud. Siapa Mahmud? Dia besan in law lah. Besan in law, tapi dalam kategori ilmu dia murid. Dalam soal perkahwinan dia besan in law. Jadi ini Imam Malik tidak, dia insaf. Walaupun dia tahu orang tegur itu tak seharusnya orang nak tegur seperti orang seperti dia. Dia tak buat yang salah. Apa yang dia dapat kemewahan ini adalah zina daripada Allah, hiasan yang Allah beri, keluarkan untuk hambanya. Apakah mentang-mentang kita alim, kita mesti sampai sekarang nak tunggang kedai? Ada satu orang, anda tengok dekat mana? Dalam surat khabar, dia pergi ofis naik kuda. Orang mana tu? Kedah lagi. Dia semua Kedah pelik-pelik. Nak biskut dia sudah bikin, roti dia kasi kering. Dia tak biskut, roti kering. Dia naik kuda. Dia punya perniagaan. Dia orang kontraktor, dia naik kuda. Jaga apa ni, untuk alam apa ni, untuk menjaga apa ni kata, kebersihan alam. Apa something like that lah. Alam sekitar. Tapi yang kuda memerut berak situ lagi dahsyat, babe. Korang tarik kuda banyak pula. Dia bilang tak mau. Ini yang bangsa terbang punya macam asap-asap ni. Jadi bila Imam Malik ni apa ni pun lihatlah kata Imam Ghazali, tengok betapa keinsafan Imam Malik. Dia apa ni sanggup apa ni mengakui sehingga dia sanggup untuk sanggup untuk meninggalkan itu. Dan dia mengeluarkan fatwa bahawa benda yang dia lakukan adalah harus. Jadi dia cakapan dia tu betul. Kedua-duanya betul. Benda itu adalah harus. Dan untuk meninggalkan pun bagus juga bagi orang yang seperti dia. Tapi Imam Ghazali bawa dekat sini tujuannya nak tunjukkan betapa ulama-ulama ni tidak harus bermewah-mewah sangat. Jadi bukan maknanya ulama tidak boleh menggunakan pakaian yang indah. Bukan tak boleh menggunakan, ulama tidak boleh mempunyai kenderaan yang Jadi untuk mendapat, dikhawatiri kalau untuk mendapatkan itu, jadi akhirnya dia tidak boleh. Sehingga orang kadang-kadang dia boleh halalkan benda yang haram, haramkan benda yang halal. Dia tak peduli apa semua. Dah baca. Belum baca. Tahu dah baca. Lihatlah kepada keinsafan Malik, kerana ia mengakui bahawa meninggalkan yang demikian itu adalah lebih baik daripada masuk ke dalamnya, berkecimpung dalam dia lah. Dan ia berfatwa bahawa perbuatan tersebut itu diperbolehkan. Sesungguhnya benarlah Imam Malik pada keduanya itu. Kerana kedua-duanya betul. Apa maksud kedua tu? Makna mempunyai kemewahan tak salah.
dan meninggal pun adalah lebih baik. Nah. Dan seumpama Imam Malik dalam kedudukannya, apabila dirinya telah membolehkan dengan keinsafan dan pengakuan mengenai nasihat yang seperti itu, maka kuat pula lah dirinya untuk berdiri di atas batas-batas yang diperbolehkan, sehingga keadaan yang demikian tidaklah membawa dia kepada riak, berminyak air. Apa minyak air ni? Perbuatan yang makruh. Lah nanti ini dia terjemah, dia salah faham ni. Dia bilang ومثل مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحة فتقوي أيضا نفسه على الوقوف على حدود المباح حتى لا يحمله ذلك على المراءة والمداهنة والتجاوز للمكروهات. Mudahana dia ingatkan minyak pula ni. Ini dia kata memang aduhun minyak. Tapi maksud di sini bahawa perbuatan Imam Malik ini memang adalah baik. Perkara itu halal, tapi dia tanggup tinggalkan itu kemewahan ini akan menguatkan lagi pendiriannya. Menjadikan dia lebih teguh. Sehingga tidak boleh lagi dia akan dimawakan orang untuk muraah di sini, bukan hanya riak, malah untuk please orang, untuk mengampu-ngampu orang. Wal mudahana mana mudahana fil haq, makna sehingga berlembut-lembut dalam soal kebenaran. Orang kalau sudah nak macam terutang budi dengan orang, memerlukan satu, kadang bila orang tanya fatwa pun dia, benda yang haram pun dia nak cakap pun susah. Orang tanya apa hukum riba, riba ni susah nak terangkan. Sebab itulah kata mudahana ni, mudahana fil haq. Apa maksud inti? Berminyak-minyak dalam kebenaran, itu maksud itu. Ada mudahana haq. Dia susah nak cakap. Macam Ana ni mengajar itu orang, Ana tak ada mudahana dalam kebenaran. Sebab itu orang keras, tegas. Itu tak ada mudahana. Mudahana ni macam diplomasi lah. Sebenarnya dia dah jadi orang dah sudah to please manusia, untuk jaga hati, takut orang tersinggung, takut orang tak suka, takut fulus tak dapat, takut customer tak ada. Itu. Jadi tu dia kata mudahana. Perkataan dia ni terjemah word by word. Mudahana buahana daripada duhun minyak, tapi ini bukan minyak. Mudahana ni kita berlembut dalam kebenaran. Mana kita kalah. Aku nak dengan alasan kita biar diplomasi. Habib ni tak ada diplomasi lah. Itu. Jadi dengan sendirinya, maka Imam Malik apabila dia buang kemewahan itu, maka ini akan menguatkan diri dia lagi, sehingga dia tidak lagi nak jaga hati orang, tak ada lagi nak berlembut-lembut dalam soal kebenaran. Dia akan mengalah dalam soal kebenaran. Wattajawuz ilal makruhat, dan dia tidak mungkin akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang. Ada tajawuz ilal makruhat. Maksud tajawuz, at-tajawuz minha ilal wuqu' fil makruhat, makna tu. Itu maknanya yang dia faham inti maksud dia bilang minyak tu. Itu terjemahan minyak tu tak betul lah. Naam. Adapun orang lain, maka tidaklah menyanggupi yang demikian, meningkatkan diri kepada bersenang-senang dengan yang diperbolehkan adalah besar bahayanya, dan itu adalah jauh dari takut dan khawatir. Dan kekhususan ulama Allah itu ialah takut, dan kekhususan dari takut itu ialah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang disangka berbahaya. Dan di antara itu lain pula, itu dah bab lain pula. Satu sifat yang lain. Tapi faham tu yang jumlah yang akhir tu dah jelas فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم وهو بعيد من الخوف والخشية وخاصة علماء الله تعالى الخشية وخاصة الخشية التباعد من مظاهر خطر. Ada apa pertanyaan?
Nothing to do. This has got nothing to do with us, Habib. Kita bukan ulama' dalam belang. Kita dengar saja. Kamu bukan ulama' tetapi kamu bila tahu. Jadi kamu boleh kamu tahu di mana kamu nak ambil. Dengan siapa, daripada siapa yang harus kamu dengar, siapa yang harus kamu dampingi, siapa yang harus kamu hormati. Kalau kita tak tahu kan. Jadi kalau kamu tak tahu mana itu menteri, mana itu driver, kamu pergi datang ambil minta surat pergi kepada driver menteri. Kita tak tahu. Yang orang besar duduk kat belakang. Yang driver tu dia memang sewak, dia supir. Tak kami tidak. Oh, dia ke depan. Tentu dia pemimpin. Itu hantar pada driver. Timbalan pemimpin, bodyguard dia sebelah kanan, sebelah kiri tu. Dan ada apa pertanyaan lagi sebelum kita nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ma yaqul idza asabathu lasa'. يقرأ عليها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Kemudian baca surah Ikhlas dan surah Muawwadatain. Kemudian kita baca doa ini, Allahumma rabban nas ikshifil bas minal kaf ilal kaf wa minal syak ilal syak wa min kulli syawkin sya'ik wa min kulli 'udin ratbin aw yabis wa la ta'kuli lahma wa la tashrabi dama wa la taqta'i li 'arqa wa la taqra'i li 'azma ibrizi muti waqsa'i bila hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil Azim. Itu jampi dia. Jadi kalau kita kena sengat, kalau kena sengat, pertama apa yang dia bikin? Cabut tu sengat dulu. Ini kita mencerita ni, sengat ni ada dua macam. Ada sengat memang dia sengat ente. Ada dia sengat yang penyengat itu bukanlah an-nahl tau. Bukan rupa dia rupa sengat, tetapi sebenarnya jin. Faham itu? Faham mana apa yang maksud sekarang? Jadi penyengat tu ada dua. Macam kita cakap minggu lepas tentang ular. Bila ular tu datang, ente bercakap dulu kan ular tu kan. Kalau engkau bukan ular, engkau pergi. Kalau tidak, aku bunuh engkau. Kalau dia tak pergi, makna dia ular. Ular bukan peduli ente bercakap bahasa apa sekalipun. Jadi inilah maksud yang sama. Jadi kalau kena, maka ente baca walau anna Qur'anan, baca suratul Ra'ad. Surah Ra'ad bahasa Melayu surah apa? Guru. Halilintar dan Guru. Ayat 31. Kemudian baca idza sama'un fatarat, iaitu surah Infitar, daripada ayat 1 hingga 4. Kemudian baca fa asabah i'sar, iaitu surah Baqarah ayat 266. Selepas itu ente baca suratul Ikhlas, dan selepas itu ente baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Musin ada mai tak? Ada. Ni bagus ni, ambil ni. Ini perlu ijazah. Kemudian baca doa ni, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, ikshifil ba'as. Ikshifil ba'as maknanya keluarkan, hapuskan itu. Minal kaf ilal kaf, daripada kaf hingga ke kaf, daripada syak hingga ke syak. Kena baca Arabnya lah. Minal kaf ilal kaf, tapi ini kena baca dalam bahasa Arab. Allahumma rabban nas ikshifil ba'as minal kaf ilal kaf wa minal syak ilal syak, kerana ente tidak dapat nak terjemahkan daripada kaf hingga ke kaf. Naam, ada rahsia dia. Daripada huruf kaf hingga ke huruf kaf, ente apa makna kalau nak terjemah bahasa Melayu? Apa ente boleh faham? Tak boleh faham kan? Dia ada rahsia di sebalik itu, jadi kita tak boleh terjemahkan ke bahasa Melayu.
Jadi baca dalam bahasa Arab, minal kaf ilal kaf, wa minasyak ila syak, wa min kulli syauq ila min kulli syauqin syauqin syaik, daripada setiap tajaman duri yang menyucuk, wa min kulli 'udin ratbin aw yabis, daripada setiap kayu yang basah dan kering. Wala ta'kuli lahma, jangan kau makanlah dagingku. Wala tashrabi dama, dan janganlah kau minum darah. Wala taqta'i li 'urqa, jangan kau putuskan bagiku urat-urat. Wala taqra'i li 'azma, jangan kau ketuk aku punya tulang. Ibrizi, muti. Kalahlah engkau, lemahlah engkau, matilah engkau. Waqsa'i bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini perlu ijazah. Jadi kalau gitu, ajaztukum kama ajazani masyayikhi, anak ijazahkan kamu seperti mana guru-guru anak mengijazahkan kepada anak. Ada apa-apa pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun fil qudwati wa sifatil a'immah. La yasihhu ibtida'uhu. La yasihhu ibtida'uhu. لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقد كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل في صفات الأئمة. لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين. Kita masih lagi dalam bab sembahyang jamaah. Perkara ini sekarang, bahagian ini iaitu sifat-sifat a'immah, iaitu imam. La yasih iqtida'uhu, tidak sah mengikut imam itu. Biman ya'lamu butlana salatihi, bagi seseorang yang tahu tentang batalnya sembahyang imam itu. Au ya'taqidahu, atau dia mempunyai kepercayaan seperti dua orang yang sedang ijtihad dan berselisih pada kiblat atau pada dua bijana, dua tempayan. Jelas tak? Tak jelas. La yasihu tidak. Apabila seseorang itu, apabila ente tahu bahawa imam ini sembahyang dia tidak sah, maka tidak sah ente mengikut dia. Dia tidak sah kerana apa? Kerana dia kafir, atau kerana dia sesat, atau kerana dia ada najis, atau kerana mana sembahyang dia tidak sah. Ada sebab-sebabnya. Sebab syarat-syarat sah sembahyang apa? Hendaklah orang Islam, kemudian hoi, ente orang tak sembahyang ke? Syarat sah sembahyang hendaklah Islam, kemudian bersih daripada hadas. Tak payah besar kecil, nanti bilang bersih daripada hadas, dah faham tu, besar kecil. Kalau satu hadas nanti baru sebut. Tutup aurat, bukan orang kafir kan, dan seterusnya. Jadi kalau ente tahu bahawa imam itu tidak sah sembahyangnya, maka tidak sah kalau kita mengikut dia. Ente dah tahu. Kalau tak tahu lain. Kalau tahu maka tidak sah. Ataupun imam tu tak ada wudu. Kemudian juga begitu juga tidak sah kalau kita mempercayai bahawa ini ada dua orang, Amir Mahmud dan Amir Yusuf nak sembahyang ni. Dua-dua ini ada berselisih pandangan kat mana kiblat, umpamanya sebagai contoh. Tak tahu. Dan kita mempunyai keyakinan bahawa mereka ni salah, bahawa ente tak boleh mengikut dia.
Begitu juga kalau orang ini Ami Mahmud, Ami Yusuf ni berkelahi pasal air yang di tempayan di dalam wudu, air itu najis ataupun tidak, dan ente mempunyai keyakinan bahawa air yang mereka ambil ni air najis, maka tidak sah ente mengikut. Jelas tu. Fa in ta'addada at-tahiru fal asahu as-sihhah ma lam yata'ayyan ina'ul imam lin najasah. Kalau orang yang berselisih itu lebih pada 2 orang, umpama 3 orang, maka ente boleh mengikut salah satunya. Cuma dengan syarat yang ente ikut itu, ente memang tidak ada bukti yang kuat mengatakan dia, umpamanya ada 3 orang, Ami Mahmud, Junaidi sama Ami Yusuf, ada berwuduk dengan 3 tempayan. 2 tempayan ada najis, 1 tempayan tidak ada najis. Maka mereka masing-masing ambil daripada tempayan-tempayan yang berasingan. Jadi kita pun berimam dengan salah satu mereka, maka sah sembahyang kita selagi kita tidak ada bukti mengatakan yang jadi imam kita itu dia ambil bukan daripada najis. Mesti ada bukti. Faham tak? Fa'in, ada apa-apa soalan? Kalau ada persoalan terus berhentikan. Naam. Bel mikrofon, syofir Amir Mahmud, jangan simpan itu, pakai. Imam tu Syiah. Kita boleh. Soalan nanti tak jelas. Dia bilang imam itu Syiah. Syiah ni macam-macam bangsa dia, macam-macam mazhab. Syiah yang mana maksud ente? Kalau Syiah apa ni, Zaidiyah, mereka hampir kepada ahli sunnah. Untuk kita dah tahu sebagai Habib ni jenis Syiah. Dan kita tak tahu jenis Syiah macam apa yang dapat khabar dia ni Syiah. So kita tak boleh. Syiah apa? Imamiyah yang mana satu? Imamiyah ada 3. Imamiyah Ja'fariyah, Imamiyah Ismailiyah, Imamiyah Zaidiyah. Imamiyah Ismailiyah memang dah tahu dia punya kekufuran. Itu telah disepakati oleh Muktamar Islam. Imamiyah Zaidiyah yang hampir. Imamiyah Ja'fariyah, Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan bahawa mereka adalah terkeluar daripada Islam dan syirik. Dan Majlis Ulama Persatuan Ulama Malaysia mengatakan mereka adalah musyrik. Ente boleh anak dia punya CD. Kalau ente tak tahu dalam Islam tak boleh. Dalam Islam ma yuribuka ila ma la yuribuk. Makna apanya, ente kita sangkaan tak boleh. Maknanya kita buang sangkaan, ambil yang keyakinan. Tapi kalau kita sudah ada bukti, itu khalas bahawa dia bukan Islam, khalas. Ataupun dia bukan Syiah, tapi dia punya kerja memang berpahaman melaknat sahabat, memaki sahabat, itu sudah keluar dari Islam. Sebab dalam hadis Rasul yang begitu jelas, sibabul muslimi fusqun wa li'anuhu kufrun. Itu hadis, maki seorang muslim adalah fasik dan melaknatkan seorang muslim adalah kafir. Apatah lagi kalau dia laknat sahabat Rasul. Rasulullah pernah bersabda, ashabi kan nujum man iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang, siapa engkau ikut engkau dapat petunjuk. Atau dia laknat lagi Sayyidina Aisyah, isteri Rasulullah, yang Rasulullah sangat paling cinta sekali pada Sayyidina Aisyah. Kalau ada orang walaupun dia tak kata dia Syiah, jadi ente mesti pastikan. Kita ni nanti ada bab masalah sini. Lain mazhab saja menjadi masalah. Lain mazhab. Fa in dhanna taharata ina'in ghairihi iqtada bihi qat'a. Apabila kalau dia sangka bahawa suci air tempayan itu yang lain daripada itu, maka sah. Kalau ente mempunyai keyakinan dan percaya. Keyakinan dalam bahasa Arab bukan maknanya ini Adh-dhan ini makna ghalabatul dhan, sangkaan yang kuat, termasuk dalam hukum keyakinan.
Jadi bukan mesti 100% yakin, tapi sangkaan yang kuat termasuk dalam golongan ini. Apa dalil kita? Bila Allah sebut dalam Quran tentang sembahyang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahawa sesungguhnya sembahyang itu besar, berat, agung, heavy, sangat besar. Ini very susah orang kendalikan, melainkan ke atas orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi Allah menggunakan perkataan yadhunnun. Yadhunnun kat sini bahasa Arab, dhan ini sangka. Tapi di sini maknanya ya'taqidun. Makna orang yang beriktikad. Jadi adh-dhan, apabila dhan ini kita sangkaan kita kuat, sudah masuk dalam bab ini yakin. Falau ishtabaha khamsatun fiha najis ala khamsatin fadhanna kulla taharati ina'in fatawadda'a bihi wa amma kullin fi salatin fa fil asah yu'iduna al-isya illa imamaha fa yu'idul maghrib. Kalau ada 5 orang yang diragui, yang jadi mutasyabih, jadi tak diketahui, mana tak dapat kita nak mengatakan bahawa dia pakai yang tahir. Dia 5 orang dan dia pakai 5 tempayan, dan 5 tempayan itu pun ada najis, berwuduk dengan air tempayan itu, dan salah mengimamkan. Wa amma kullum fi salatin, setiap orang mengimamkan. Mana kita ada 5 waktu. Dia ni satu orang ni imam isyak, dia ni imam subuh, ini imam ini, different person. Dan kalau kita ikut mereka ini semua, maka mengikut pandangan yang sahih, maka hendaklah kita ulang balik sembahyang kita daripada sembahyang al-isyak, melainkan illa imamaha fa yu'idul maghrib, melainkan imamnya dia ulang balik pada maghrib. Faham? Tak faham. Bukan tak faham, tak jelas. 5 orang. Ami Mahmud, Ami Yusuf, Junaidi, dan Mustafa dan Amir. Ini 5 orang. 5 berwuduk dengan 5 tempayan yang berlainan dan najis. Ini kita bawa pasal air tau. Belum lagi kita bawa pasal akidah. Yang semua kamu boleh kiaskan benda yang sama. Jadi kesemua 5 ni tidak bagi kita tidak sah, sebab dia telah berwuduk dengan air najis. Kita sembahyang 5 waktu. Kita sembahyang 5 waktu, different imam tau. Sembahyang subuh ini, sembahyang zuhur dengan ini, sembahyang ni, semua dengan imam yang tidak sah. Jadi hendaklah kita ulang balik sembahyang kita daripada isyak lagi. Daripada isyak lagi kita ulang sembahyang kita daripada isyak. Melainkan imam yang illa imamaha, yang jadi imam ni, dia hendaklah daripada maghrib lagi. Yang kita ni sebagai kita sah, kita punya wudu apa semua, kita ulang balik daripada isyak. Isyak. Yang imam tu dia balik daripada maghrib. Tapi masih setiap tu 5 waktu juga. Imam pun maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Iyalah, tapi yang imam tu dah kena 6 waktu lah. Yang terbayar tadi tu kelima-lima najis ataupun salah satu? Tak, semua sekali najis. Kalau salah satu kita dah cakap tadi. Kalau ada 3, 1 ada tak najis, 2 ada najis, mana 1 of 3 dia punya wuduk sah. Ini Imam Nawawi dia bawa contoh dengan wuduk. Kita boleh juga bawakan dengan cara dengan sesat ke dengan apa, soal syarat sah sembahyang lah. Walau iqtada Syafi'i bihanafi massa farjahu, ini tadi anda sebut dah. Massa farjahu aw iftasada fal asahu as-sihha fil fasli duna al-masi i'tibaran bi niyyatil muqtadi.